Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Hari ini bertemankan saya Liza Hisham dan juga Mirahan. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa. Yes, betul tu. Jadi kepada kakak-kakak, abang-abang di luar sana yang tengah memasak ke, tengah drive dalam jam, seperti biasa kami berdua akan menemani anda bermula dari pukul 5 petang hingga 6 petang. Tapi kalau Eliza tak dapat tengok TV ni, tapi boleh juga untuk download aplikasi MyTV mana-mana untuk tengok kami secara langsung di mana-mana sahaja. Ya, betul tu. Di awal-awal segmen Hawa hari ni, kita bawakan anak-anak seni. Sebab tu kita duduk dekat atas stool. Kita tak duduk dekat sofa sebab kita ada anak seni yang akan bercerita tentang seni klasik. Teater klasik. Yes, betul tu. Jadi kita ada siapa sebenarnya pada hari ini? Kita ada penolong pengarah dan of course kita bawakan juga pelakon. Ya, untuk mempromosikan teater klasik. Death of a Salesman. Jadi bersama kita di studio ini adalah Aish Mirza dan juga pelakon Marzuki Noh dan juga Gloria Mujad. Selamat datang. Selamat datang. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, jadi untuk produksi teater klasik ini, sebenarnya ini adalah merupakan kursus yang wajib dalam pengajian ijazah sarjana muda teater semester 3 Aswara untuk nak menilai keupayaan para pelajar ni dalam mengendalikan sebuah produksi teater. Jadi teater klasik pada kali ini, seperti yang Eliza bagi tahu tadi, tajuknya adalah Death of a Salesman, karya Arthur Miller. Betul. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan sinopsisnya dahulu. Death of a Salesman, karya Arthur Miller. Dia menceritakan tentang dunia perniagaan pada zaman 1950-an. Oh, 50-an. Ya. Dan ia lebih memberi tumpuan yang sangat detail kepada kehidupan Willy Loman, iaitu dimainkan oleh Marzuki Noh. Dia menceritakan kekecewaan dia dan juga pengejaran impian dia terhadap apa yang dia mahulah dalam cerita ni, iaitu The American Dream. So selain daripada kekecewaan dan drama-drama dalam naskah ni, ia juga menceritakan tentang individual identity seseorang itu dalam mengejarkan impian mereka. Okey. Menarik sebab apa? Sebab dia 50s. On 50s. Kita tak tahu kan macam mana all those things. Sebab kalau kita baca buku pun mungkin kita boleh bayangkan sendiri. Tapi ni kali ini mereka memilih untuk bawakan ke depan secara teater. Tapi saya tertarik, kenapa memilih karya Arthur Miller sebenarnya? Sedangkan banyak lagi kita rasa karya-karya klasik yang lain yang boleh pengarah dan juga penolong pengarah ketengahkan. Tapi kenapa Arthur Miller? Ya, pada awalnya pun saya tertanya juga kenapa? Tapi pengarah sendiri ada visi dia, ada juga misi dia untuk berkongsi kepada khalayak ramai dan juga seluruh rakyat Malaysia. Walaupun skrip ni berlatarkan Amerika, iaitu di New York specifically. Tapi ia juga memberi satu relevansi kepada rakyat Malaysia juga. That's why pengarah pilih lah skrip ni. Mungkin ada apa orang cakap titik X antara zaman 50s dan sekarang. Kan? Sebab tu pengarah cuba untuk keluarkan balik karya-karya lama sebegini. Betul. Jadi tadi penolong pengarah kata ada relevansi antara filem ini dan juga rakyat Malaysia. Jadi kita nak tanya kepada pelakon-pelakonnya, apakah watak yang anda bawakan dan macam mana dia relevan dengan rakyat Malaysia? Silakan. Saya dulu. Salesman dululah. Watak utama dulu, silakan. Okey, sebenarnya saya dalam cerita ni saya akan bawa watak Willy Loman, seorang salesman. Apa yang menariknya bagi saya lah, tak tahulah ini menarik ataupun satu bebanan pada saya. Kongsikan dulu baru kita terangkan. Mungkin dia satu bebanan lah saya rasa, sebab bagi saya watak ni terlalu berat sebab dia bermain dengan pelbagai emosi dalam tu. Dan juga tekanan hidup dan juga mental health yang dihadapi oleh Willy Loman tu, saya rasa suatu yang menarik lah dan bebanan bagi saya. Itu saja. Saya memegang sebagai watak Linda Loman, iaitu isteri kepada Willy Loman. Dan watak saya actually represents love, unconditional love. So the relevance untuk daripada watak ini sendiri adalah
portrayal of a wife yang to love him unconditionally. Okey. Sebenarnya bila dengar love unconditionally pun kita dah tahu dah itu satu cabaran besar sebab zaman sekarang tak semua orang boleh love unconditionally. Betul. Tapi ada persoalan Nampak juga, ada Izzah. bitter sikit kat sana. Bitter kan? Tapi ada persoalan juga. Okey, apa Izzah. persoalannya? Dia dah love unconditionally. Tapi kenapa salesman tu boleh mati? TikTok. Pertanyaan yang baik. Okey. Oh, itu boleh jawab ke? Kena saksikan lah. Kena saksikan. Awak tanya saya tak tahu. Boleh. Mereka. Ada sebabnya lah. Oh, kena saksikan nanti lah. Kena saksikan. Okey, saya nak tanya kepada Marzuki lah. Dalam pada dia berkata tentang mental health condition dan sebagainya, itu bila kita dengar pun sesuatu yang agak berat sebenarnya walaupun untuk dimainkan dalam sesebuah teater. Betul tak? Jadi macam mana sebenarnya you sendiri sebagai seorang yang sihat, betul tak? Cuba untuk cope dengan apa orang cakap watak tu sendiri untuk menjayakan, dan saya pasti itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Betul. bukan satu benda yang mudah macam saya cakap tadi. Mana tahu tiba-tiba ada mental health issue. Itulah saya pun tak check lagi. Mungkin benda tu ada, saya pun tak tahu. Dan saya bawa je dalam play ni, tak ada lah. Jangan begitu. Nak gelak pun rasa berdosa. Nak gelak pun rasa bersalah. Sebab kita dari awal daripada kita dapat skrip dan apabila selepas script reading proses punya, kita buat proses character research lah. Okey. So daripada character research itulah kita, macam saya sendiri, saya masukkan apa yang saya dapat daripada skrip untuk dijadikan atau saya bina watak tersebut. So apa yang mungkin kadang-kadang benda tu ada je dekat kita. So kalau benda tu dah ada, saya kekalkan, dan yang tak ada tu saya cari dan tambahkan dalam watak ni. Itulah yang saya lakukan. Dan saya pun tak pasti adakah ia berjaya atau tak, tapi kalau nak tahu hasilnya kena datanglah. Ya, betul. Datang. Tapi daripada tadi Asyik cakap kena datang. Dekat mana dah datangnya? Dekat mana tiket nak dapat macam mana? Tiket. Well, pementasan ini akan dipentaskan di Aswara, iaitu di Black Box Aswara. Dan tarikh-tarikh yang akan dipentaskan adalah pada 12 hingga 14 Januari 2024. Alright. Pukul berapa? Ada Ada banyak lah. ada jadualnya. Ada jadual. Jadi pada hari pertama adalah malam, pada hari kedua petang malam, dan hari ketiga iaitu terakhir adalah pada petang. Jadi Segala info, boleh, saya baru nak tanya info tu. Segala info boleh dapatkan di laman Instagram atisuto.prod. Nama Instagram apa tadi? Takut penonton tak dengar. atisuto.prod. Artis. Okey, macam mana ejaan dia? Nak search ni? atisuto.prod. Okey, jadi kepada penonton kalau nak tahu boleh terus ke IG kami, kami akan tag di situ. Tapi sebelum kita akhiri segmen pertama ni, kita nak tanya kepada penolong pengarah dan juga pelakon sendiri, kenapa penonton perlu datang untuk tonton teater klasik pada kali ini? Kita sediakan daripada ladies first. Ladies first, silakan. Ataupun ladies sahaja. Senang. Mana boleh. Okey, pertama sekali, sebab pementasan ini bukanlah pementasan yang biasa-biasa sahaja. Sebab kita pengarah sendiri memilih bentuk pementasan itu secara unik. Betul. Tempat audience seatings dia pun akan jadi menarik. Jadi silalah datang. Okey. Audience point of view sekali. Kena datang saksikan. Pandai dia teaser kita. Faham tak? Tak nak bagi langsung ni. Jadi point of view daripada audience bukan macam show yang biasa-biasa. Marilah datang tengok. Okey, kalau Marzuki pula silakan. Bagi saya, sebab apa korang kena datang? Yang pertamanya, skrip ni tadi, saya lah. Bagi saya dia, walaupun sebenarnya dia adalah skrip bukan betul-betul klasik, tapi masih dianggap klasik pada zaman itu. Dan dia mengangkat satu cerita yang tragedi. Dan dalam cerita ni ada, saya cakap tadi lah, mental health punya isu. Macam sekarang lah, kadang-kadang satu ideologi ataupun
ideologi ataupun apa ni orang cakap? Stigma. Bukan stigma. Ideologi lah kot yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohlah dalam sesebuah negara tu ada ideologi. Okey, kita mesti berjaya, kita mesti bla kerja bla bla. tahun ni pasal kemasukan pangkat dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Benda tu mungkin dari satu side boleh membantu seseorang itu maju ke depan, membina tamadun dan sebagainya. Tapi dari satu side yang lain dia boleh ada side negatif dia. Contohnya dalam apa yang terjadi pada Willy Loman lah. Dia terperangkap dalam American Dream tu sendiri yang menyebabkan dia terjadi apa yang akan terjadilah. Tak nak bagi hilang so. Jadi kita pun kena cubalah. Okey, last sebelum kita akhiri segmen ni, penolong pengarah. Ya, saya. Untuk apa? Mengapa mereka perlu datang? Mengapa anda perlu datang untuk menyaksikan teater Death of a Salesman yang akan berlangsung di Aswara adalah kerana experience itu sendirilah. Dalam cerita ni pun banyak menceritakan hal-hal yang macam saya cakap tadi, relevan dan juga experience pementasan itu tersendiri. Ada kualitinya. Okey, baiklah. Jadi kepada penonton jangan lupa untuk hadir dan saksikan Death of a Salesman pada 12, 13 dan 14 Januari ini di Black Box Aswara. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Aish Mirza, Marzuki Noh dan juga Gloria Mujan. Kita akan berehat sebentar, Eliza, dan kembali selepas ini. Tapi sebelum tu kita ada VTSOT teaser. Silakan, jom kita tengok. To talk with all by myself. Kembali lagi kita bersama kami dalam Hawa. Yang menariknya pada tahun ini kita nak membawakan wanita-wanita yang boleh memberikan kita tips-tips untuk cantik. Betul. Kalau minggu lepas kita dah analisis warna kecantikan wanita, warna apa yang sesuai dengan kita. Minggu ni kita ada personality dan perunding image, Eliza. Ya, betul. Yang akan buat kita lebih kenal tentang personality kita sendiri. Betul. Jadi tanpa buang masa, kini bersama dengan kita di studio adalah Puan Siti Mizalwa Idris atau lebih dikenali sebagai Puan Wawa Idris, iaitu perunding imej bertauliah bagi membincangkan topik kita Gaya Pemakaian 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Puan Wawa? Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Mungkin ada tu tapi tak apalah. Semoga Puan Wawa sihat. Ya. Terima kasih sebab datang hari ini. Sama-sama. Betul. Jadi buat penonton Hawanya mungkin tak tahu, Puan Wawa sebenarnya merupakan perunding imej yang sering berkongsi tips-tips macam mana nak berpakaian di social media. Betul. Jadi Puan Wawa juga merupakan pengarah urusan Wow Mission dan pengasas jenama Wawa. Ya. Maksudnya wow. Wawa. Wow. Betul. Okey, jadi sebagai permulaan ni kan, mungkin kita boleh bincangkan sedikitlah mengenai personality gaya sebab setiap orang berbeza. Jadi macam mana kita nak tahu kategori personality kita? Okey. Ramai orang dia bergaya, dia tak sedar sebenarnya dia ada jatuh dalam beberapa kategori. Betul. So ramai tak sedar. Ramai bergaya mereka just pakai saja. Tapi macam saya seorang perunding yang bertauliah ni, saya kalau tengok individu tu sendiri, saya tahu dah dia ni kategori macam mana, apa personality dia. Wah. Saya tengok dia pilih dia punya skirt, cara dia stylekan tudung, kan, warna lipstick, semuanya itu ada maknanya. Tapi saya tahu personality, saya tak tahu hati. So kita tahu macam dia membuat keputusan. Okay? Jadi macam saya tahu ada 4 personality gaya yang utama lah. Ya, ada 4. So antaranya macam saya lihat dekat depan saya ni, kan, yang Cik Puan sebelah ni dia lebih kepada gaya klasik elegan. Nampak kan elegan? Okey, lepas tu contoh macam L ada elemen romantik. Ada elemen romantik kat situ. Dan ada setengah orang pula dia sangat sempoi, natural atau sporty nama dia. Dan ada juga orang yang nampak tak pakai kasut yang tinggi macam very chunky tu, itu adalah elemen-elemen dramatik. Okey. Jadi
Silakan dulu. Jadi ini 4 personality utama. Jadi maksudnya siapa yang suka pakai kasut cangki-cangki, dia suka dramatic life macam tu. Dia Bukan. Saya salah faham. On dramatic ni dia sukakan attention. Jadi dia akan pakai elemen yang dia tahu orang lain tak pakai. Okey, Dia menarik. suka stand out. Dan selalunya kita tak ada stick dengan satu personality. Selalu kita ada at least mungkin ada 2 personality. Tapi kita tak tahu mana satu yang dominan. Okey. Puan Wawah, maksudnya setiap manusia atau setiap gaya lah kan, ada gaya dominan dia sendiri. Macam tu? Oh, okey. Yang menarik je yang saya tertanya tadi sebenarnya, okey, sebab setiap orang ada personality yang berbeza. Jadi mungkin tak dalam satu hari tu bila kita nak pergi ke event, orang gabungkan 2 gaya terus. Mungkin dramatik dan juga elegan atau dramatik dan juga romantik. Okey, dia personality ni apa yang ada dekat dalam kita punya hati kita. So contohnya lah kan, kalau hari ni kita kata okey, hari ni jom kita pergi minum petang high tea. Okey, contohnya kita kata alright, dress code petang ni adalah jeans dengan white top. Contoh. Alright. Tapi kalau orang yang sempoi, dia mungkin akan pakai jeans yang mungkin nampak yang mungkin jeans dia yang nampak mungkin yang jenis lusuh, pakai pula dengan kasut sporty, and then mungkin pakai top tu dengan t-shirt. Tapi orang yang elegan, dia tak akan pakai macam tu. Dia of course dia pakai denim, tapi denim yang nampak maybe yang straight cut. Denim dia siap-siap dia gosok lagi. Faham kan? Tak nak nampak kedut langsung. Dia akan pakai blouse yang mungkin, you know, this kind of blouse yang mungkin nampak shiny effect. Dia nampak elegan dan mungkin dia akan padankan dengan rantai pearl. Betul. Nampak tak? Sebab dia akan datang berpakaian mengikut dia punya personality. Okay. Saya menarik saya suka. Tapi saya ada soalan lagi. Puan Wawah, adakah gaya ini penting dalam setiap individu sebenarnya? Okey, gaya itulah nanti yang akan membezakan kita dengan orang lain, kan? Tapi bestnya kan sekarang kan, sebab saya suka kadang kita pergi shopping kompleks, saya nampak sekarang budak-budak muda lagi, teenagers, anak saya umur 16 tahun pun dah tahu dah make up, dah tahu mix and match, kan? You know, they willing to spend, you know, kalau sekarang kalau kedai-kedai bandel, kita tengok, right, bukannya orang-orang biasa kan, orang-orang yang berkejaya, they love go to bandar, bukan apa, dia nak dapatkan banyak varieties. Jadi senampak gaya tu penting, kita of course penting, sebab dia sebagai satu expression terhadap diri kita, nak beritahu kita ni jenis macam mana, kan? Dan kalau saya masa mula-mula kerja dulu, masa umur awal 20-an, gaya inilah sebenarnya yang menentukan saya cepat ke tidak saya naik ke atas. Oh, ya ke? Ya, dalam kerjaya. Penting juga ya? Ya. Alright. Menarik. Saya agak cepat, you know, climb up the ladder sebab saya sangat mementingkan saya punya penampilan. Jadi bercakap mengenai penampilan, mungkin ada orang yang kurang berkeyakinan diri bila mungkin dia tak tinggi sangat ataupun badan agak besar kan. Jadi macam mana cara untuk kita menutup kekurangan tubuh tu dengan gaya yang kita bawa? Okey, so itulah pentingnya kalau macam tu kena banyak ilmu lah kan. Boleh dapatkan khidmat rundingan image, styling. Jadi kita boleh buat secara one to one. Jadi bab badan ni memang kita manusia ni walau perfect macam mana pun, contohnya Elle kan. Kita nampak she's perfect already. Betul. Tapi cuba kau tanya dia, mesti ada perkara yang dia tak happy dengan badan dia. Betul tak? Pasti ada. Kita kata, kau dapat macam ni bestnya pinggang ramping kurus. Betul tak? Betul. Right? Tapi pasti ada. Mungkin akan alah tapi peha I besar. Kan kita yang tak berapa kecil ni tengok, sakitnya hati. Geramnya budak ni. Iyalah tu. Contoh. So kita kena tahu teknik camouflage. Yes, kita tahu teknik camouflage. Jadi first kita kena tahu, yang best kita kena tahu bentuk badan kita. So setiap bentuk badan tu it comes dengan banyak challenges lah. Ada orang yang dia heavy top, bentuk V. Maksudnya badan dia atas besar. Ada orang yang dia heavy bottom. Kat sini dekat hip besar. Ada orang dia badan dia very straight. Tak ada cutting. Ya, tak ada atas cutting. Bawah Betul. Straight. Ada orang all over besar. Betul. Yes, so itu semua ada cara untuk kita camouflage supaya kita nampak ideal, nampak balance, nampak kurus dan tinggi. Betul. Ya. Faham. Oh, menarik. Tapi saya tertarik dengan Puan Wawah kata tadi, betul. Tak semua orang gayanya sama, bentuk badannya sama. So mungkin orang kata saya kecil, senang pakai baju. Tapi mungkin orang tak sedar tentang mungkin tangan saya terlalu kurus, jadi tak boleh pakai t-shirt dan sebagainya. Jadi benda ni semua sebenarnya adalah masalah biasa. Sebenarnya masalah yang biasa
dalam masyarakat kita. Sebab tu pentingnya untuk kita tahu bentuk badan dan juga style yang kita perlu bawakan. Macam Puan cakap, kita boleh terus kepada perunding imej. Ya, betul tu. Dan selain daripada itu juga, bila kita nak bergaya sebenarnya Eliza, kita juga boleh mix and match. Macam-macam benda yang kita boleh mix and match untuk nampak lebih bergaya. Tapi kita akan bincangkan tu selepas kita berehat dahulu. Betul, kita kena berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kita masih lagi tahan Puan Wawa tak tinggalkan kita untuk bercerita banyak lagi tentang mix and match. Betul. Tapi kita tanya Puan Wawa, ada orang yang tak yakin dengan mix and match ni. Dia kata kalau beli sepasang mesti pakai sepasang, tak boleh mix and match. Jadi boleh tak Puan Wawa sendiri kongsikan tentang lebih lanjut mengenai mix and match sebenarnya? Okey, mix and match atau dalam bahasa Melayu ni sesuai padan. Sesuai Topik padan. ni sangat besar sebab sesuai padan ni ada melibatkan warna, ada melibatkan the top and bottom, ada melibatkan corak, kan? Ada melibatkan aksesori. Jadi mix and match ni memang terlalu besar topik dia dan kalau nak tahu dan banyak orang kita nampak fail, kita nampak macam tak kena disebabkan kesalahan, kesilapan sesuai padan. Sebab sesuai padan ialah akan memberi keseimbangan dalam suatu gaya tu. Ya. Tapi yang saya banyaklah ramai orang fail mix and match dari segi warna. Warna and also antara bottom and top. Okey. Right? Betul. Ya. Jadi bila kita bercakap mengenai warna, sebenarnya pemilihan warna ni mainkan peranan ke dalam gaya? Okey, warna ni ada dua. Satu adalah pemilihan warna mengikut kesesuaian kulit. Itu orang tanya, saya ni kulit macam ni, warna apa yang sesuai ya? Betul tak? Betul. Tapi bagi saya kan sebenarnya, asalkan kalau muka kita ni bersiap, kita pakai warna apa pun sebenarnya nampak cantik. Betul. Betul tak? Betul. Muka kita tak bersiap, kita pakai warna apa pun susah sikit nampak seri. Tapi memang betul, ada bagusnya kalau kita kenal certain colour yang kalau kita pakai even tanpa makeup, dia boleh tutup kita punya kekurangan dekat muka. Kita nampak akan lebih cerah begitu. Betul tak? Okey. So itu dari segi warna dan ada juga warna satu dari segi kesesuaian dengan tone kulit, lagi satu kesesuaian dari segi beberapa warna itu sendiri. Jadi kalau dari segi pemilihan warna lah ya, selalu kita mesti nampak elegan, betul tak? Betul. Orang-orang yang elegan dia tak akan pakai berwarna-warni. Betul. Nak nampak mahal, stick to 2 or 1 colour. Saya adalah individu macam ni kan, tak banyak warna. Dia bila dah pergi ke 4 warna tu dah memang akan nampak busy. Busy tu orang kata semak lah. Yelah tu. Okey, jadi itu tadi sebenarnya antara salah satu orang kita boleh kata pantang larang lah. Jangan sampai 4 colour sekali. Kita pakai 1-2 colour cukup kan. Jadi apa antara pantang larang lain yang kita mungkin boleh terapkan bila memilih mix and match dalam pakaian? Dari segi aksesori. Kan, aksesori wanita ni banyak aksesori. Right? Kadang-kadang dengan subang lagi itu dah kira 1-2. Lepas tu yang pakai tudung dengan brooch kiri dan kanan. Betul. Betul tak? Right? Betul. Lepas tu kalau yang bekerja pula siap pakai lanyard, tag, itu semua kadang-kadang akan memberikan Jam tangan, jam tangan, cincin. Ya, jadi seeloknya kalau ikut dia punya perkiraan, kalau boleh jangan lebih daripada 5. 5 jumlahnya. Maksudnya? Contohnya macam ni kan. Okey, rantai 1, okey, and then ada 2 earring kan, and then kita ada cincin. Okeylah. Cukup dah. Cukuplah tu. Jangan terlalu banyak. Kalau tak kita akan nampak serabut. Alright? And then dari segi print. Dari segi print. So kalau boleh janganlah kita macam all over print orang kata. Contoh kalau nak pakai stripe kan. Ada orang atas stripe menegak, bawah stripe melintang. Okey. Betul. Ada Dan orang jangan gabungkan 3 elemen dalam satu penampilan. Contohnya stripe. Lepas tu polka dot, lepas tu floral. Tak boleh campur adukkan dalam satu penampilan sampai banyak macam tu. Yes. Kalau saya lah, kalau nak nampak elegan, banyakkan plain ataupun yang corak-corak yang bergaris macam ni boleh memberikan kita lebih aura sebenarnya. Itu dia. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita naik ke aura kita. Sebab cara kita pakai, macam kita pakai orang nampak itu akan menimbulkan satu persepsi. Betul tak Puan Wawa? Betul. Okay, Puan Wawa, saya nak tanya juga. Kalau pada colour tadi kan, saya nak tanya. Ada orang yang berpendapat kalau nak campur mix colour adalah sebabkan nak menunjukkan dia seorang yang berani. Sebab tu dia pakai warna yang bold, pink, suit pink pekat. And
then pakai tudung, maybe tudung turban warna putih yang satin yang boom macam tu. Tapi sebenarnya apa pendapat Puan Wawa tentang persepsi yang sebegitu? Maksudnya, okey, kalau kita nak berani, kita pakai warna terang. Yes. Yang high contrast. Yang high contrast, betul. Okey, so kontras ni, memang ada orang yang macam tu. Itu yang saya cakap, personality dramatik tadi. Oh, dia dramatik. Dia dramatik. Yes. So, warna kontras ni ada 3 jenis. Ada yang high contrast, ada yang medium contrast, dan ada yang low contrast. Contohnya high contrast. Kerusi kita sekarang ni high contrast. Pink and kuning. Very high contrast. So macam mana kalau kita, contohnya kita kata, alah saya teringinlah nak pakai pink dengan kuning, tapi macam mana, tapi saya takut warna terlalu sharp sangat kan, terlalu loud. Jadi kita boleh pakai, tapi kita pilih yang dia punya kontras dia low. Maksudnya pink ni janganlah kita ambil yang jenis magenta, kita ambil yang baby pink, yang soft. Ini pun soft. Kan kalau kita pakai tak nampak. Tak nampaklah, kadang nampak macam clown je. Betul tak? Betul. So itu cara kita untuk pakai kontras color supaya selamat. Sebab kontras ni bahaya. Kontras ni lagi dia high kontras, dia akan membuatkan kita nampak besar. Baru tahu. So kita kurang-kurang, kecuali kalau macam kurus macam ni kan. Kalau pakai kontras mungkin dia tak memberi impact kepada kita punya saiz badan. Betul tak? Betul. Right? So bagus lagi kontras ni, kalau kita contohnya kita bekerja, kita nakkan kita nampak lebih, orang kata image lebih nampak bossy ke, kita nak strong lah, strong. Jadi high contrast color sangat bagus. Contohnya hitam putih, dark blue white, kan? Betul. Pink and black. Bagus sebenarnya untuk memberikan message bahawa okay, we are in control. Nak nampak superior tu. Yes, superior. Okey, jadi tadi kita dah bercerita mengenai pakaian, gaya kan. Jadi sebagai pengasas jenama Wawa pula, kita nak tanyalah juga korek-korek rahsia. Mungkin ada produk yang Puan keluarkan untuk bantu wanita di luar sana meningkatkan keyakinan. Alhamdulillah, saya pengasas Wawa dah lebih 5 tahun dah jenama ni, dan kita dah dapat kembalikan keyakinan ramai wanita melalui berat badan yang ideal. Sebab saya ni daripada saya alhamdulillah tahun ni saya 47 tahun. Ya ke? Ya. Macam tak percaya. Saya tak percaya. Puan tipu ni. Boleh tengok nanti IC saya. Dan pada saya awal 20-an lagi, saya ni sejenis suka berdetox. Saya suka minum detox ni. Kalau pergi any drugstore, you name it, semua detox memang saya minum. Sebab saya suka badan ringan, perut kempis. So dari situlah saya wujudkan my own detox tea, tapi yang jenis tak ada rasa payau, tak rasa pahit. You minum, you rasa macam lemon tea, but 0 calorie. Yes. So dari situlah saya ada juga produk Lady Power Coffee. Ini bagi kita energy. Ramai orang nak kurus. Kita susah nak kurus jenis kita kalau kita rasa lapar. Betul. This coffee bantu kita untuk fight kita punya hormon yang selalu buat kita lapar tu. Yes, dan bagi kita energy. So dua inilah saya punya best selling yang alhamdulillah dan ramai juga yang telah menjadi kita punya rakan niaga, dan tahun ni kita nak ramaikan lagi orang kurus, ada sampai 30 kg. Alhamdulillah. Banyak tu 30 kg. Betul. Saya nak baca sedikit feedback untuk Lady Power Wawa. Ada orang cakap keputusan keluar lepas minum Lady Power, tiada lagi masalah kekeringan. Nampak tak? Jadi ini memang untuk dalaman wanita. Betul juga Puan Wawa cakap, kalau kita nak cantik kita kena jaga dalam. Betul. Dalam perut nampak perut rasa sihat, badan rasa sihat, kita akan naikkan lagi aura kita tu. Yes, betul tu. Jadi untuk terakhir ni lah, kita nak tanya, mungkin boleh kongsikan dengan penonton macam mana sesi coaching image tu? Okey, sesi coaching image selalunya mereka yang datang ni, mereka tak tahu sebenarnya mereka nak coaching apa. Jadi saya kena tahu apa sebenarnya masalah anda. Mungkin dia kata, saya tak pandai pilih warna. Saya ni kalau mix and match, saya tak tahu nak pakai corak macam mana. Makeup warna macam mana pun tak tahu. Jadi selalunya orang akan datang, kita akan buat dulu image analysis. Kita tengok apa isu dia sebenar. Kan? Ada orang dia dah pandai dah bergaya, cuma warna dia tak tahu warna apa yang sesuai dengan kulit. Jadi lepas image analysis, kita akan buat personality analysis yang saya cakap tadi. Nak tahu anda ni dramatik ke, kan, jenis dia natural santai ke, romantik ke. And then kita akan buat body analysis, body shape apa. Kan? Alright. So itu antara analisis yang kita buat, dan kita akan cadangkan kepada dia, dan kita pun kena tengok dia punya kerjaya. Apa hala tuju dia. Ada orang kata saya nak jadi agent insurans. Lagi 5 tahun saya cadang saya nak jadi manager. Kan? So kita bawakan image yang boleh naikkan dia punya exclusivity. Betul. Begitu. Dan
dan benda ni tak lama dan taklah mahal kan. So package saya pun boleh ada yang bermula start daripada 399 Oh, per session. 399 sahaja per session. Kita ada package kita. Harga yang berpatutan untuk wanita-wanita di luar sana untuk keluarkan nampak duit cantik. anda. Yes, sebab harga betul. berpatutan sebab untuk anda Pelaburan. membina eksklusiviti tu. Betul. Itu Tapi adalah harga yang sangat berpatutan. Yes, tapi saya tertanya-tanya dia? macam mana nak cari puan Wawa ni? Oh, alah saya pun Instagram tanya ke macam ada nak cari website Puan ke? Wawa, nak contact Puan Wawa macam mana? Boleh type saja, Google saja Wawa Idris. Ah, InsyaAllah akan jumpa Google di saja. semua channel di IG, TikTok dan Facebook. Alah, kalau anda pergi kat TikTok tu Puan Wawa dah famous lah kat situ. Search je Wawa, memang ada dah video-video Puan Wawa, boleh contact directly dekat situ. Ya, betul tu. Baiklah. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kasih kepada banyak. Puan Wawa Idris sebab berkongsi tips untuk kita semua wanita di Malaysia ni untuk nampak cantik. Kita doakan semoga terus sukses insya-Allah di masa hadapan. Selain daripada itu, Liza, kita ada something nak kongsi dengan penonton Hawa. Dan juga Puan Wawa lah. Ya, betul. Jadi kalau tadi kita adakan yang cantik-cantik kan daripada luaran, yang ni dari dalaman iaitu kebaikan daun pegaga. Puan Wawa tahu tak kebaikan daun pegaga tu macam mana? Saya suka makanlah ulam tapi saya percaya orang tua-tua kata cakap bagus. Tak tahu bagus apa tapi saya makan. Okay, kita bagi tahu Puan Wawa kali ni. Pegaga mampu untuk merawat kerosakan kulit dan juga meningkatkan peredaran darah dan sifat antibakteria, anti kuman dan anti radang ada pada pegaga. Puan Wawa dah tahu sekarang ni, so kita boleh terus makan? Boleh. Pegaga. Baiklah, dengan itu kami sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Terima kasih Puan Wawa. Sama-sama, alhamdulillah. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Mira. Dekat IG selalu nampak kan dekat feed saya, dekat home saya tu kan ada kek yang bergerak. Macam sushi tu? Ha, betul. Oh. Dia namanya conveyor cake. Conveyor cake. Yes. Dia memang, kau tak set saya, IG ni satu je yang buat kek tu. Apa nama IG dia? Leber. Leber. Leber tu macam nama-nama Paris kan? Ya kot, tapi kita tanya dulu lah. Kita terus datangkan pengasas Leber, itu Rachel. Akan menjawab semua soalan-soalan ini. Hello. Hai, selamat datang. Hi, how are you? I'm good. Thank you for having That's me. good. Okay. Okay, jadi kita nak bagi tahu kepada anda semua penonton Hawa, Leber ni bukan sahaja menyediakan perkhidmatan membuat dessert dan customise kek, tapi ada bengkel juga, Eliza. Ada bengkel juga. Ada bengkel. Kalau nak belajar buat kek pun boleh. Okay, di awal segmen ni kita nak tanya pada Rachel. What is Leber? So leber is actually butter in French because my main ingredients is butter, buttercream. So why not make it into a name in French? Yes, Butter. Mira is butter. Yes, butter. But in Yes. French is Leber. Yes, leber. Okay, jadi what is the difference between your cake and other shops? So I think I specialize mostly in butter cakes. Actually, a lot of other bakers buat sponge cake and whipped cream. So my specialty is in butter cake and buttercream. So you tengok itu designs kan, ada banyak design saya boleh buat using buttercream, whipped cream tak boleh buat. And so I make itu conveyor belt cake. So not many people can do it. Not many people do it. So I specialize in that, and also makes me different because I also do workshops. Workshop that can more into having a fun activity you want to do with your friends, with your partner, or just a date night out. So that one I specialize in that too. Wow, menarik ya. I think she's engineer, you know. No, because the conveyor cake is very different. Yes, But it's you very can see different. if kalau Correct. korang nak
tengok dekat IG pun boleh search Lebar Convoy, tengok the conveyor cake is very very different than other. Dia bergerak guys. Yes. Bergerak. Itu yang menarik. Kecil tu 2.5 inch je. Kan? So it's very difficult to do also. Yes. So not many people can do it. Yes. So macam mana sebenarnya you dapat idea? Engineer. So actually, engineer. One of my customer bagi saya tu gambar. Okay. Actually, the inspiration is actually from China. One app called Xiaohongshu. So from there, she asked me to do it. I was like, okay, so let me find itu conveyor belt tu. And then, okay, saya buat. So from there onwards, I post on IG and a lot of people want to do. Banyak. Kalau anda lihat pun di kaca TV anda tadi, kita ada conveyor cake. Itu yang saya kata bukannya cake yang biasa tau. Ini betul. cake yang lain daripada lain. She is engineer cake. Okay, kita nak tanya juga, what is the biggest challenge bila you adakan conveyor cake ni? Kita tahu tak semua orang boleh buat benda ni. You seorang je. So I pasti banyak sangat orang yang minta permintaan sampai you tak boleh nak buat. So what is your biggest challenge? So I think in this cake industry kan ada banyak home bakers tu. Betul. Yeah. So in the beginning, it's very difficult for me to be up there in the program, and just to put myself out there is actually difficult lah. It's a bit hard. Yeah, it's a bit hard. So I need to push myself, buat Instagram, buat TikTok, buat buat workshops tu, buat something I have to be unique lah, so that I can put myself out there to be different from those others competitors. Yeah, because ada banyak. There's a lot of competition. Yes, it is. Yes, very a lot. Jadi bila you buat the workshop, right? Siapa sebenarnya you punya aim? More towards teens, adults, more towards people who wants to have some fun, just to because now it's very, very in trend, vintage cake in trend. Betul. Yeah. So people is like, I want to try and do it. Maybe I cannot do it, but no, it's okay. It's for beginners. It's very basic. Yeah, beginner friendly. So it's very easy for you to actually learn. So during the workshop, I also got teach. Teach you how to pipe, and then towards the end, you can design whatever you want. Oh, so you teach first and then they do? Yes, I teach first. I teach them how to pipe those designs, and then after that, you can design however you like. So it's buat burung. Yes, aku nak cakap, taklah kita macam terkial-kial dekat situ nak piping kan. So I wanted to know, like for the class, adakah penonton perlu buat apa orang cakap submission awal ke ataupun tu macam So mana? actually I have a class on the 21st. Okay. So you just have to reserve the registration with me online through WhatsApp, and then you can come to the workshops. Yes. Okay. Jadi boleh reserve awal-awal. Boleh date night. Date night. Apa? Date night. Yes. Kan. Untuk yelah daripada duduk rumah tengok Netflix atau tengok wayang, baik kita buat piping. Yes. Menarik juga. Kalau tak jadi boleh gelakkan. Okey, baiklah. Kita nak berehat sebentar, Eliza. Dan selepas ni kita sendiri yang akan cuba nak buat piping dekat kek. Okey, jadi anda jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Tak sabarnya. Kita masih lagi bersama dengan pengasas Lebar, iaitu Rachel, dan kita dah excited naik. Kita ada macam-macam di hadapan kita. Betul, tapi sabar, sebelum itu kita nak terus segmen Tak Cuba, Tak Tahu. Macam saya pula yang conduct workshop kan. Okey, Rachel, kita nak buat apa hari ni? So hari ni we buat itu DIY bento cake. Okey, Allahu Akbar. DIY bento cake. So ini adalah saiz cake yang biasa digunakan kalau dekat workshop you? Yes, betul. Okey, faham. So ini 4 inch size. 4 inch size. Okey, kalau anda melihat pun memang style-style bento cake ni style yang sekarang ni memang kau nak beli seorang, makan seorang, memang makan bento cake. Yes, okay. betul. Jadi ni Eliza, saya dengan Eliza nak resign jadi host. Awak seorang saya tak nak. Sebab sekarang ni kita berada di workshop. Workshop Rachel. Yes. Jadi kita serahkan kepada Rachel untuk teruskan macam mana. Okay, welcome to my workshop. Let's start, okay. So in front of you ada 3 buttercream colors.
So ini purple, yellow and pink. So macam tu, you boleh ambil satu colour. Okay, let's do pink colour. Okay, pink colour. Okay, lepas tu? So let's say I want to draw flower. Okay. Boleh? Macam mana nak draw flower tu? So 5 petals 5 petals. Macam tu. 2, 3, 4, 5. Wah, senang je. Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Ready? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. See, very easy kan? Senang je sebenarnya. So macam tu ada itu center bukan kuning. Macam tu. Dah jadi bunga dah guys. Kalau penonton boleh lihat, nampak tak kamera? Kalau kamera boleh tengok sikit. Petal dia senang saja. Kalau macam ni lah bunganya, senangnya. Roadshop saya pun nak pergi hari-hari. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita risau kalau kita buat kerja tak cantik dan sebagainya. Tapi sesenang ini insya-Allah boleh buatlah. Boleh. Yes. Jadi mungkin Eliza nak cuba dulu ke? Okey, saya cuba dulu. Okey, Eliza cuba dulu. Sambil-sambil tu saya nak tanya pada Rachel lah. Yes. Berapa harga kek kalau kecil macam ni? So ini set macam ni is RM45. Okey. From RM45. Oh, betul. Macam besar sangat je saya punya bunga ni. It's okay. It's okay. Tak apa, teruskan. It's alright. Okay, so kalau kecil macam ni RM45. Kalau macam yang saiz suka TV tu? So ini starting from 130. 130. Yes. And then the most important question. Conveyor belt punya kek tu, how much? So itu conveyor belt starting from 275. Okay, adakah saiz conveyor cake tu macam mana, Rachel? Saiz dia? So saiz tu satu kek 2.5 inch tapi itu conveyor belt besar sangat 12 inch. 12 inch. Besar juga. Adakah boleh minta lagi besar? Tak boleh. Tak boleh, memang saiz tu saja. Aduh, dia pula nak lagi besar. Nak buat tu apa ya? Malam galah ke? Tak, saya tanya, mana tahu kan. Tapi saiz kek conveyor cake tu sesuai untuk kalau nak pergi macam buat hantaran pun cantik juga. Boleh, ada juga orang buat hantaran. Ada. Wow. Okey, untuk resepi pula Rachel. Untuk resepi kek, I tahu you bekerja sendiri. Betul. Jadi untuk resepi kek ni, mana you dapat daripada resepi kek? So sendiri create the recipe for my butter cake. So I pun juga ada chocolate cake, butter cake, biscoff, banyak flavor semua pun saya sendiri buat. Including this buttercream. So ini Swiss meringue buttercream saya pun sendiri buat. Oh, you sendiri buat? Memang you minat lah baking dan sebagainya? Memang minat? Wow, jadi daripada minat dah jadi kepada bisnes. Wow, menarik betul. Tu. Mira okey ke? Lah ni apa gayanya. Rachel, kalau macam tu macam mana tu? Boleh. Ni macam pelik. Alah, you jaga hati I lah. You cakap cantik tapi I rasa buruk lah. Macam mana I want to do the, you know the curtain one? The curtain one. Oh, okey. Tepi Mira nak taktik lebih susah guys. Nak taktik lebih susah. Oh, macam tu je. Mira, you boleh buat Mira. Okay. Oh, like that. Yes. Betul. Okay. Wow, Mira punya piping skill dah menarik ya. Ya, saya baru berapa saat je ni join workshop ni. Tu sabar jap. Kalau lama dengan Rachel, I think I can also be your co-founder. Awal betul minta jadi co-founder. Aduh. Okay Rachel, I nak tanya untuk workshop you kan, biasanya berapa lama masa you buat untuk workshop you? 1 hari ke atau half of day ke macam mana? One day I have 2 session. 2 session? Yes, 2 session. One session is 2.5 hours. 2 jam. Okay, 2 jam. Jadi sekali kelas tu berapa orang? 10. Maksimum 10. Maksimum 10. Yes. So menarik. Kelas ni akan diadakan di mana? So next week saya ada di PJ. PJ. And then after 2 weeks later in Shah Alam. So cater both areas. So people in KL wants to join, they will go to the KL one, and then people in Shah Alam want to go to Shah Alam one, can go to Shah Alam because it's nearer lah. Betul Yes. Dia jauh. Ya, betul. So kita cater 2 tempat sebab KL besar. Shah Alam dengan KL. Kita orang yang sama, cuma dia jauh. Macam kalau workshop tu berapa harga dia? Satu orang 175. Satu orang 175. Oh, berpatutan. So two person onwards is 2 orang 34,
340. 30 banyak diskaun you bagi. You bagi diskaun kat live ke? Okey, jadi untuk resepi kita dah tahu macam mana nak design, ada workshop kita dah tahu. Saya pula buat design Spiderman. Saya ada suka TV. Macam nampak tak? Sama dengan kek yang di depan Rachel ni. Dan Rachel, saya nak tahu kalau penonton nak buat tempahan untuk kek macam ni, berapa lama masa yang mereka perlu ada untuk contact you? So at least 4 days in advance. At least 4 days in advance. Yes. 4 hari untuk conveyor cake in advance. 1 week. Conveyor belt 1 week. Conveyor belt 1 week. Jangan tiba-tiba contact Rachel cakap I nak 4 hari. Tak boleh. Tak jadi. Tak boleh. Tak jadi. Jadi kena bagi masa seminggu. Yes, betul tu. Barulah kita nak orang kata event, mesti nak cantik punya kek kan. Kita nak bagi masa dekat Rachel. Yes. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Rachel. Thank you. Semoga murah rezeki, ramai orang beli kek you, enjoy your workshop. Yes. Dan mungkin kita, I dengan Mira akan datang workshop you. Yes. Kita buat kek sama-sama. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Rachel yang sudi hadir. Mengajar kami untuk piping dan saya harapkan kita punya skill makin baiklah Mira. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penonton kerana sudi bersama kami daripada awal hingga ke akhir rancangan. Terima kasih dan kami harapkan info yang kami beri kepada anda memberikan manfaat sepenuhnya. Ya, betul tu. Jadi itu sahaja daripada saya Mirahan dan juga Eliza Hisham. Jumpa anda esok. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Okey, sambung.